Kalau mengaji untuk mengajak, pakat berdosa ramai dah. Kan? Pakat berdosa ramai dah. Tak, mengaji untuk beramai. Maka tak menjadi kesalahan bagi orang yang mengaji rajin tapi tak mengajak. Tak ada masalah apa. Paling-paling dia boleh guna untuk diri dia dan orang dekat dengan dia. Anak dia, isteri dia. Tak boleh orang kata hampa mengaji 40 tahun dah dia buat kuliah, sampai seorang pun tak erti mengajak. Tak boleh kata macam tu. Kerana bukan dengan mengaji tu kita kena mengajak, tidak. Kecuali orang yang ada kemahiran, kemampuan dan Allah bagi hidayah, petunjuk dekat dia untuk dia boleh mengajar. Jadi Mu'adz bin Jabal di kalangan sahabat yang banyak menyampaikan ilmu. Bahkan beliau dilantik oleh Nabi di akhir-akhir hayat Nabi sebagai utusan Nabi ke Yaman. Jadi tok guru kat sana. Siapa masuk Islam nak tanya dan dia mengajar orang-orang di sana tentang agama, tentang amalan, tentang benda-benda yang wajib, sunat dan sebagainya. Kenapa dia boleh lagu tu? Kerana tengok peribadi dia yang suka bertanya, suka mengaji daripada Nabi SAW. Dia tak tunggu Nabi habaq, walaupun banyak ketika Nabi yang sampaikan tanpa disoal. Namun nak lebih mendapat wasiat yang khusus, nak mendapat jawapan yang khusus, dia pergi tanya Nabi SAW. Dan time dia tanya tu, apa kesempatan yang dia boleh ambil, dia ambil. Tak nanti Nabi ada di masjid atau Nabi sedang di rumahnya, tak. Berjalan pergi perang pun dia tanya, benda apa ya Rasulullah yang kalau saya buat saya boleh masuk syurga, boleh elak dari neraka. Maknanya sifat ingin tahu itu wajib ada dalam jiwa kita orang Islam. Yang kedua, soalan yang ditanya adalah soalan yang penting, bukan soalan yang remeh. Sebab itu sistem pendidikan yang berjaya adalah apabila melontarkan soalan-soalan yang penting kepada para pelajar. Untuk dijawab, maka kita boleh lihat tahap kepahaman dia dengan satu benda yang penting. Maka tak ada benda yang lebih penting daripada urusan agama, di samping urusan kehidupan yang lain. Apabila soalan-soalan tentang kehidupan dunia ni lebih dipentingkan, dan bila nampak penting difokus, diletak sebagai ini subjek wajib lulus, yang ni kena jawab, yang ni kena dapat A, maka pemikiran anak-anak kita, para pelajar akan fokus ke arah itu. Dia melihat 5 kali 20 tu penting. Dia lihat karangan bahasa Melayu tu penting. Sebab apa? Dia fokus. Memang penting, tidak ada masalah. Sila dapat A. Tapi salah dia ialah bila tak letak sama agama, sama penting dengan apa yang diambil daripada jurusan dunia. Maka akhirnya soalan-soalan bentuk keagamaan ni adalah soalan yang payah dijawab. Bila payah jawab, bimbang, dijadikan subjek periksa, tak lulus, tak boleh dapat A, dia boleh menyebabkan keputusan seorang pelajar atau sebuah sekolah tu merudum. Maka dia jadi periksa biasa-biasa lah. Bukan tak ada di sekolah, tapi dia jadi periksa biasa lah. Lulus tak lulus itu tak penting ingat. Siapa Quran? Ada bukan? Tak ada. Jaqaf ada mengajar. Tapi adakah dia fokus subjek itu sama berat, sama hebat, sama besar dengan subjek hak duk bocok-bocok baru ni? Tak. Maka apa yang berlaku? Bila disoal anak-anak kita dengan soalan agama yang penting, dia tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Terkadang sehingga orang nak kahwin bersyahadah pun tak boleh. Sehingga budak tingkatan 5 baru ni ada seorang cikgu tu, dia panggil seorang-seorang, pengetua panggil dia di sebuah sekolah, menghadap dia. Pertama suruh tulis
Surat. Tulis surat bahasa Melayu. Bahasa Melayu pun cang kelewang jadi bahasa Kedah. Bahasa Kedah dia bukan bahasa Melayu, dia lorat. Kan? Tulis surat guna bahasa Kedah. Kan? Saya tak dan nak habaq kat cikgu minggu lepas sebab saya tak boleh main sekolah. Tu dia tulis surat. Tu bahasa Melayu. Masuk sikit bab semayang ayam. Fail kosong terus. Tanya takbiratul ihram dia tak boleh jawab. Rukun asas tu takbiratul ihram. Tanya-tanya ya, tak boleh langsung. Kata tu dia. Masalah sebab apa kita tak letak soalan agama ni sebagai soalan yang penting. Sedang ia adalah soalan yang cukup penting. Tak lulus matematik, tak apa lagi, boleh hidup boleh hidup dunia. Akhirat kalau dia reti agama, tak reti matematik, dia lepas. Bukan nak suruh kita abaikan dunia tak. Lagu tu kita kena simpan. Kalau dia boleh matematik, dia boleh agama, cantik. Dan bukan anak-anak kita kena mengaji agama untuk jadi ustaz, jadi tu imam. Hak ni salah faham banyak ibu bapa. Bila tanya awak tantang sekolah agama, kata saya fokus anak saya jadi doktor. Awak jadi doktor tak kena reti agama ke? Bukan keluar sekolah agama 200 orang, 300 orang, semua akan jadi tu imam masjid pada berapa je, jenuh kelai pula. Bukan semua kena jadi tok qadi, kena semua kena minta jabatan agama, semua kena jadi ustaz dah. Tu kata orang hari ni bila mengaji nak kerja, masalah hantar sekolah agama pun dia nampak nak boleh kerja apa depa ni. Dah, nak bagi reti agama. Bagi reti agama. Nak kerja bila kita reti agama ada jalan dia insya-Allah. Tu sebab tu salah faham banyak ibu bapa dalam bab ni. Kita harus ubah pemahaman kita. Bukan hantar anak ngaji sekolah agama mata-mata nak jadi ustaz, nak jadi apa, tu imam, nak jadi pensyarah bahagian agama tak. Nak bagi mereka tahu agama mereka lagu mana. Lepas tu kalau dia minat ke arah terus keagamaan, menjadi pendakwah, sila, jangan disekat. Dan kalau kita nak anak kita masuk dalam bidang kritikal yang lain, sila. Doktor yang faham agama, doktor yang hafal Quran, doktor yang tengah bedah buka Quran, bukan tengah bedah buka lagu. Jadi kontraktor yang tahu halal haram. Kontraktor yang tak jolok persen, tak makan persen. Ni bila yang lahir, orang yang macam ni yang tak ada agama. Rasuah dianggap sebagai duit mudah cara. Dia bukan bagi rasuah, dia kata ni sebab hang tolong kira kat aku. Hang tolong kira kat aku tu rasuah lah. Dia kerana tak faham agama, dia kata tak apa. Ni 20,000 aku tak tepi siap dah. Abang orang nak kira kat aku. Loh semua macam tu lah. Semua macam tu. Tak sedia, tak dapat. Tak sedia peruntukan abang orang tolong projek tak dapat. Mampu. Nak projek kan nak iman. Tapi kalau dia yakin dengan Allah, dia pegang dengan agama dia boleh dapat. Berapa ramai kontraktor duk main sembang kata ustaz, benarnya orang duk kata tak boleh dapat projek kecuali dengan rasuah ni, itu hanyalah adat yang dia selalu duk buat. Saya bila dapat ada orang letak beberapa persen untuk dibayar, saya kata minta maaf. Kalau nak bagi. Kalau hang nak minta, aku tak mau ambil. Dia dapat je kontrak tu. Tak ada masalah. Tu kata kita dengan Allah kita kena yakin, bukan rezeki kita dengan orang. Kalau rezeki dengan orang jadi hamba dia. Bila jadi hamba dia boleh main kita. Habis agama kita tergadai. Jadi Mu'adz bin Jabal bertanya soalan yang penting. Kerana agama ni penting. Dia tanya, wahai Rasulullah, boleh tak beritahu amalan yang bila aku buat boleh masuk syurga, boleh elak daripada neraka?
Sebab itulah tujuan hidup kita. Kita nak masuk syurga, tak mau masuk neraka. Yang tu lah. Tanyalah orang merapu macam mana pun, hang nak masuk syurga ke neraka? Tanyalah orang yang tak sembahyang berpuluh tahun pun, nak masuk syurga ke neraka? Jawapan dia tentu nak masuk syurga. Tak ada siapa buat tebiang lok-lak jawab aku masuk neraka lu, tak apa, tak. Tak ada. Kecuali tak tahulah kalau ada orang yang gila sungguh tak peduli langsung ni, dia boleh jawab. Maka tentulah Muaz dia nak Nabi, bukan dia tak tahu sebelum ni apa kena buat dah, dia tahu. Macam kita lah bila tanya soalan tu, bukan sampai tak tahu terus jawapan dia, cuma nak bagi pencerahan yang lebih dekat, petunjuk yang lebih sempurna. Kita duk tahu dah sembahyang tapi masih tanya tentang soalan berkenaan dengan sembahyang. Adakah kita tak reti pasal sembahyang? Tak reti, cuma kadang tu nak bagi kejap lagi, nak bagi kemas lagi, nak bagi ada semangat lagi. Maka ditanya Nabi SAW. Maka apa jawapan Nabi SAW? Laqad sa'alta an azim. Wahai Muaz, kamu tanya tentang perkara yang besar. Dalam riwayat menyatakan, soalan Muaz ini soalan yang memerlukan jawapan yang luas, tindakan yang banyak, tapi dihimpun dalam soalan yang ringkas. Tanya, saya nak masuk syurga, nak kena buat apa? Ringkas soalan dia, tapi jawapan dia besar. Dan juga kata Nabi, wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah Ta'ala alaih. Namun amalan-amalan ini akan menjadi mudah ke atas orang-orang yang Allah permudahkan baginya. Nak beramai ni berat. Kalau senang semua orang beramai. Tapi adakah berat itu adalah berat yang tak tertanggung oleh manusia? Maksud kata Nabi azim ni, berat ni bukan berat pada segi nak buat, tapi berat pada segi penerimaan nafsu. Kalau amalan dalam Islam ni berat, maknanya hak bukan ibadah tu ringan. Sedang kita lihat hari ni, orang yang buat maksiat, orang yang buat benda yang lara, yang kosong, yang mubah, lagi berat perbuatan mereka daripada ibadat. Kalau kita kata pi Mekah tu teruk, nak kena tawaf, nak kena sa'i, nak kena melontak, nak kena wukuf, naik gunung Everest lagi teruk. Yang gunung Everest, naik gunung Jerai pun teruk tak? Bawa pi budak-budak sekolah umur 13 sampai 16 pun, kita kata jangan kecoh daripada bawah sampai atas jalan. Elok lembik lutut lepas tahan lori. Lori buat batu lepas tahan. Lori berhenti buka ragas nak. Tu kata, tu terah jalan elok, bukan gaduh guna tali, bukan gaduh guna kasut apa maknanya berat. Tapi orang buat, orang naik. Ada orang pi reka trek hutan pula, tak mau ikut trek jalan tah. Mayang seberat tu kah? Tak ada. Tapi hak boleh naik puncak 2-3 kali tu kadang mayang pun tak buat. Tu laqad sa'alta an azim, kamu tanya benda yang besar, yang berat, dan sesungguhnya dia boleh jadi mudah bagi orang-orang yang Allah permudahkan baginya. Amalan dalam Islam tak berat pada segi fizikal dia. Yang berat ialah apa yang sedang bertembung dalam hati kita. Dengar azan, bangun sembahyang, tak payah. Tapi yang bagi payah tu apa? Dalam hati, lena dulu lah, relax lah awal lagi, asak 4.20 lah, selalu aku duduk mayang ke 5 tu. Yang duk berkeli dalam hati kita ni lah yang membebankan kita. Nak buka mata ni bukan kerana kita ni ada otot yang besar, angkat lengan dia, body berketui.
Orang seragah kat tangan tak. Tapi kerana keinginan. Buat tengok orang yang gila bola, kalau live bola tu pukul 3, dia jaga. Dia boleh retiak bagi jaga. Sama ada dia tidur siang lama, malam dia tak tidur dah. Atau dia kunci jam. Mangkit-mangkit tu buat Nescafe, latte. Abang tak mau lena. Pasal apa boleh bangun? Kehendak ada. Nu yang subuh lagi lambat pada pukul 3 tu buat tak boleh bangun. Kehendak tak ada. Bukan kerana kekuatan. Bukan kerana fizikal. Kehendak. Berapa ramai orang yang berumur, orang yang tua. Boleh mai tengok. Ramai pakcik-pakcik sini. Tarah Tok Wan saya. Adakah kerana kuat? Adakah kerana kita buh tongkat Ali 2 sachet luka tadi? Tak. Sebab apa? Kita nak, kita ada keinginan. Mana pi anak muda yang lebih kuat? Yang kalau tayar motor dia pecah, dia boleh tuntun. Cari kedai. Kalau minyak dia habis, dia boleh tuntun. Jumpa kawan-kawan, tolak pula. Walau risiko bahaya. Tapi nak main kuliah, tak boleh. Bukan kerana kekuatan fizikal, tapi dalaman yang sedang berperang. Lemah atau kuatnya batin kita. Dalam tunduk ataupun angkuh dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita mohon moga-moga Allah jadikan kita orang yang dipermudahkan. Itu Nabi selalu minta kita berdoa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang kau mudahkan ke atas kami. Serah kepada Allah, ya Allah, permudahkan urusan kami. Bukan kerana kami tak kuat, bukan kerana kami tak ada kenderaan nak pergi, bukan kerana kami tak boleh makan lapak sampai tak boleh nak buat baik dak. Tapi adalah kerana nafsu kami yang duk ikat. Dia jadi akak kat kaki tu. Nak berjalan tempat baik cukup payah. Dan untuk pergi ke tempat-tempat yang lara, yang kurang kebaikan, kita jadi mudah. Baik. Pertama, bila ditanya, Nabi tak pernah menangguhkan jawapan. Itu tuan-tuan dan puan, ada satu kaedah fiqh disebut menangguhkan jawapan inda waqtil hajati ilaih, ketika sangat berhajat kepadanya adalah kesalahan. Ini kaedah fiqh. Menangguhkan jawapan ketika waktu sangat berhajat adalah satu kesalahan. Demikian juga memohon sesuatu ketika hajat yang bersangatan, yakni menangguhkan sesuatu permohonan, permintaan dan pertanyaan pada hajat yang sangat bersangatan, maka itu juga satu kesalahan. Maka kita kalau orang tanya benda tu penting, terus kena jawab, kecuali kalau tak tahu. Anak kita, kadang kita ada kerja kita, anak kita kecil, biasalah, dia bukan peduli kita buat apa. Dia nak tanya. Bila dia tanya, cuba tengok, ayah yang faham, ayah yang baik, dia tak akan suruh anak dia diam. Tangan diam sat, pak duk tengok TV ni. Tu cukup teruk ah. Kan, pak duk tengok wrestling. Wrestling bukan gaduh dengar suara, bukan ada dialog. Kan ada dialog, nak kena faham. Kawan tu hempuk, kawan ni mangkit pula. Kena tendang tu teruk sangat dah, tentu jadi kuat balik. Tu entertainment, hiburan mata-mata, bukan ada apa pun. Anak pergi tanya kita time tu, kita kata diam tak, pak nak tengok dulu. Tu satu kesalahan, kena jawab walau soalan dia remeh. Tengah je soal khabar, kecuali hal yang tak boleh elok. Tengah kita semayang, dia tanya, lepas semayang kena tegur lah, abang jangan tanya, abah waktu abah solat, tanya lepas solat. Baik,
Kita yang disoal tentang satu soalan yang penting, yang kata tak apa. Nabi balik esok kau bang. Tak, Nabi terus jawab. Pada kadar pengetahuan Nabi. Yang Nabi tak tahu, Nabi kata tunggu nanti Allah turun wahyu kita bang. Baik, bila kita berhajat untuk bertanya satu benda yang kita tak tahu, menangguhkan soalan tu pun adalah kesalahan. Contohnya kita tak tahu hukum, balik-balik rumah, salin-salin kain melekat, balik dari masjid, salin-salin kain melekat, tengok ada tik burung. Allah, nak kena semayang lain ke tak kena semayang ni? Dia buat ragu, dia buat kalut boleh. Dia kena selesai masalah dia. Semayang ni, waktu dia bukan sampai esok, sampai sagi lah. Kalau semayang sak, sampai ke 7 lah. Maka dia tak boleh tangguh soalan dia. Kalau dia ada kenalan yang boleh jawab, ada ustaz yang dia kenal telefon, dia kena buatlah lagu mana, tanya sehingga tenang. Sehingga dia dapat keputusan yang pasti. Selesai masalah dia. Tapi kalau duk main, tak apa kot no. Ish, boleh tahu Allah. Tanya bini dia, abang ni tak tenang ni. Kena. Kalau dia buat pun salah, kalau dia tak buat pun salah. Kalau kita tak apa abang semayang, salah. Kerana apa? Dia buat benda yang tak disuruh disebabkan keraguan. Maka Islam tak suruh kita duk pergi balik pada Mekah 3 tahun duk buat fikir. Haji abang itu sah ke tak? Pasan itu siku kawan tak gitu. Ni duk buat fikir 3 tahun dah. Jadi kita kena pilih bah. Pi haji memang elok, bagus. Tapi pi kena ragu lagu tu, tak bagus. Allah tak suruh. Bahkan kalau timbul lagi keraguan yang tak patut, boleh membatalkan ibadah kita yang kita dah buat. Kerana ibadah yang kita buat tanpa keyakinan tak diterima. Ini kena buat apa? Tanya. Ustaz 3 tahun lepas kami pergi haji, tak tahulah saya terlena langsung waktu wukuf tu. Wukuf ni dia kena sedang juga walau sah. Elok nak bergerak, orang perempuan gerak, saya tersedak. Jadi tak wukuf? Tak apa, jadi ya. Dan duduk Ustaz. Dan tasbih sekali 2, jadi dah. Walau afdalnya memang kena, tak usah lena waktu tu, kena buat ibadah, mohon ampun, mohonlah segala kebaikan ketika berada di situ. Macam kes tadi, tengok ada tik burung kat kain belekat. Kalau kita pergi semayang lain, kita buat satu benda yang Allah tak suruh, walau semayang tu elok, tapi kita semayang kerana ada keraguan yang kita tak mau minta penjelasan, ni salah. Telefon tanya, dapat jawapan, Alhamdulillah. Kalau kita balik sampai rumah tengok ada tik burung ke tik cicak ke, tak usah ulang semayang dah. Kerana kita anggarkan najis itu baru kena. Masa paling dekat dengan kita waktu tu ialah waktu kita duduk rumah, bukan duduk masjid. Jadi fiqh kata macam tu. Kira-kira kalau kamu dapati sesuatu yang membatalkan amalanmu selepas beberapa ketika, takdirkan waktu yang yang menimpa kamu itu adalah waktu yang sudah kamu terkeluar daripada ibadah. Kecuali kalau kita sedang dalam ibadah, itu kena berhenti ya. Memang confirm. Atau lepas bagi salam tengok-tengok ada di luar ibadah tapi dekat dengan ibadah, yang tu pun pastilah kena awal lagi. Pergi dah balik dah, koklah tengah naik motor burung peret ke. Jenis bela terkukuk kan. Kukuk atas kepala banyak. Sambil dia masuk tu, kuku dia balas peret dia balas. Dia buat hairan pula ni sebelum semayang kau lepas semayang kau itu anggarkan bahawa ia baru berlaku. Baik. Fahamlah tuan tu? Baik. Maka Nabi SAW menyegerakan jawapan kepada soalan Muaz. Sebab dia tanya ni penting, nak masuk syurga dengan nak elak neraka. Bukan dekat-dekat mati baru kena buat. Bukan kata, tak apa, hang Muaz hang muda lagi, hang nak buat tanya dah nak masuk syurga, tak mau masuk neraka. Orang lah ni dianggap begitu. Baru pegang steering, takkan nak tanya dah babak tu. Dia takut dia tak boleh enjoy kalau dia tanya. Duk pergi tanya awal-awal,
Tak boleh enjoy langsung. Tak usah tanya lagi. Merapu dulu. Puas merapu. Hampir tanya. Kok ada rahmat di sebalik merapu tu? Allahu Akbar. Allah memang terima taubat. Dosa besar mana pun kecuali syirik Allah terima. Tapi alangkah baiknya kalau pakaian kita tu dari awal kita jaga jangan ambil kotor. Bukan kita spare kelorok, ya, spare dengan apa sabun daya lah apalah. Kotak ya kita rendam. Kotak ya kita tonyok. Boleh jugalah. Tapi kalau jaga elok-elok dari awal, tak perlu kita bersusah payah nak kena rendam, nak kena tonyoh. Kadang tonyoh pun tak keluar. Kadang boh kelorok hak A punya kita beli pun ada kesan lagi tu kata. Dosa macam tu lah. Awal-awal lagi jaga, jangan bagi terlibat. Jangan andaikan kalau buat pun tak apa kot, Allah ampunkan, Allah ma'afina wa'fu anna. Elok dari awal. Dan kalau lah iman kita lemah waktu tu, setan kuat, nafsu kuat, terjebak, maka tonyohlah elok-elok. Tonyoh sungguh-sungguh. Macam kita basuh kereta tak mau ada langsung kotor. Macam kita basuh baju bah putih kita tak mau langsung ada kesan. Macam itulah kita kena usaha membersihkan dosa kita sehingga kita rasa puas. Moga-moga Allah dah ampunkan dosa kita. Baik, jawapan Nabi yang pertama tentang amalan yang boleh memasukkan kita ke dalam syurga dan menjauhkan kita daripada neraka, tentulah amalan yang besar, iaitulah rukun Islam. Muaz tanya amalan, bukan tanya i'tiqad. Sebab itu Nabi tak jawab kamu kena beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Dia tanya amalan. Apa maksud amal? Amal ada benda yang kita buat, sesuatu yang zahir. Namun amalan ni tak akan ditanya oleh Muaz kalau tak ada iman. Tentulah Muaz sudah faham iman. Maknanya iman kena ada dulu dah dalam jiwa kita. Maka bila dengan iman yang kita miliki, kita minta pula panduan nak buat lagu mana, bagi kemas lagi, maka tentulah datang selepas iman adalah rukun Islam. Bahawa kata Nabi, kamu menyembah Allah, tidak mensekutukannya dengan sesuatu yang lain. Sembah Allah, beriman kepada Allah, lain daripada Allah makhluk, tak ada apa kuasa, tak ada apa kehendak yang dia boleh putus hati kita. Kita dengan Allah. Yang kedua, kamu salat. Kemudian wa tu'ti zakah, kamu mengeluarkan zakat. Wa tasumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul bait, dan melaksanakan haji. Yang ni tak perlu dah kita terang sebab 2-3 hadis dah kita jumpa berkenaan dengan rukun Islam. Maknanya amalan yang paling besar seseorang hamba tu kena buat adalah mendatangi kewajipan yang telah Allah putuskan, terutamanya rukun Islam. Baik, Nabi berhenti tentu tak? Tak. Kata Allah dengan hikmahnya mewajibkan beberapa amalan dan mensunatkan banyak amalan lebih daripada yang wajib. Supaya apa? Supaya kita pertama boleh menguji tahap keimanan dan amalan kita. Adakah kerana kita buat sesuatu tu kerana diwajibkan sehingga kita terpaksa, ataupun kita sembah Allah kerana kita nak jadi hamba dia. Kita sembah Allah nak jadi hamba dia ke, atau kita sembah Allah kerana ni Allah wajibkan, buat ke mana? Macam budak masuk asrama lah. Bila masuk asrama ada pakaian kena ikut lagu asrama, bangkit pagi kena ikut time warden gerak, sehari makan kena ikut cara sekolah, Quran kena baca sehari banyak mana. Balik rumah, tu ujian dah. Tu sekolah ustaz dah. Balik rumah tengok dia nak buka lagi dah Quran. Kan, dia nak pakai lagu mana? Dia nak tengok TV banyak lagi ke tengok Quran? Tu ujian dia. Kenapa? Di rumah ni kadang, yalah mak pak bukan nak jadi macam ustaz. Mereka pun bagi alasan, abah kami
3 bulan dah duk baca, takkan cuti seminggu nak kena baca tu. Nak tanam sehingga tang mana pun dia baca. Nah, kerana itu Allah mensyariatkan perkara-perkara sunat. Supaya setelah kita solat yang wajib, kita rasa teringin tak nak tambah yang sunat. Yang Allah tak kata apa kalau kita tak buat. Tapi kalau buat, hebat. Kata Nabi, ala adulluka ala abwabil khair. Wahai Mu'adh, nak tak aku tunjukkan kamu pintu-pintu kebaikan yang lain yang banyak? Yakni setelah yang wajib yang besar tadi. Soalan ni Mu'adh tak gaduh jawab lah. Ya ke tak? Ala adulluka tu bahasa Arab dia soalan. Mau tak aku tunjukkan kamu? Tapi benda baik itu bukan nak kena jawab. Tak apa, esok lah. Dah. Kena dengar. Dan memang itu pun Mu'adh nak. Tidak terhenti pada yang wajib. Memang yang wajib tu duk tahu dah. Cuma perkemah. Jadi kata Nabi pertama, di antara kebaikan-kebaikan, yakni perkara sunat yang hebat, yang bila kita buat boleh memasukkan kita ke dalam syurga, boleh elak kita daripada neraka. Yang pertama sekali ialah as-sawmu junnah. Puasa itu adalah benteng dan perisai kepada kita daripada dihumban ke dalam neraka. Apa maksud dihumban dalam neraka? Puasa ni banyak melemahkan nafsu buah kita. Baik itu ibadah paling berat adalah puasa. Ibadah paling berat adalah puasa. Puasa pula yang berat puasa sunat. Ni yang kata as-sawmu junnah ni puasa sunat. Sebab puasa wajib atas Nabi sebut dah. Kan, baru ni kita masuk 9 Zulhijjah. Hari Sabtu lepas. Sabtu yang tu. Sunat puasa kerana Zulhijjah. Walau nama dia puasa Arafah, baru ni dia berlaku, dia timbul satu isu lah. Mekah depa wukuf hari Jumaat, pi raya hari Sabtu. Kita wukuf, kita 9 Zulhijjah hari Sabtu, raya hari Ahad. Jadi lagu mana ni buat tak ikut Mekah? Kita bulan kita terbit, bukan terbit macam depa. Tempat kita dengan mereka jauh. Bahasa kita dengan mereka lain. Kita makan nasi, mereka makan roti. Mereka belah unta, melih unta, kita melih lembu. Tak sama. Mereka padang pasir, kita ada dengan pokok sampai tak larat nak terbang. Dengan mesin rumput musim hujan ni. Hak duk mesin rumput tu seminggu sekali kena mesin. Punya naik. Maka tak sama. Matlak pun tak sama. Biar kata ustaz, Nabi suruh puasa saumu Arafah, puasa hari Arafah. Depa wukuf Arafah, kita tak puasa. Macam mana nak puasa Arafah? Kalau puasa esok tak Arafah. Tak. Maksud puasa Arafah tu puasa 9 Zulhijjah lah. Sebab wukuf boleh tak hari lain pada 9 Zulhijjah? Boleh tak? Kita pergi umrah bulan 12 ni, jom kita pergi wukuf tak? Mana boleh? Baik orang yang pergi wukuf pagi raya, sah tak haji dah? Tak sah. Sebab apa? Wukuf dia terikat dengan tarikh. Tarikh tu apa? 9 Zulhijjah. Nah, maka kita 9 Zulhijjah kita di sini lewat sikit pada depa. Tetap kita 9 Zulhijjah, depa pun 9 Zulhijjah. Tak ada masalah apa? Puasa. Puasa, tak ada masalah. Baik. Maka bila puasa Arafah ni ramai yang tak puasa. Itulah. Kadang kita puasa begitu duk rasa macam puasa wajib. Kita tengok awak orang makan roti canai. Cabaran tu. Kan, mujur sekolah cuti lah tu. Kalau tak cuti perasan kantor tak. Letih pula mengajak. Kalau bulan puasa hari tu, sambil puasa sambil mengajak, kita gagah juga sebab apa? Wajib. Lapak pun lapak lah. Tapi main puasa sunat ni, belum dia nak puasa tu dia fikir lah, lagi aku orang ni, ini hak kami yang duk mengajak lah.
Tak pergi Quran 2 jam, masuk kelas 3 jam, 5 jam. Cakap 5 jam letih. Dia fikir rawat dah. Dia pandai. Baik. Tak apa dia gagah puasa. Mazhab Syafi'i puasa sunat. Boleh buka ikut suka ya, tak gaduh qada, tak berdosa apa. Kes sebelah lawan tengok hang aku macam mana? Kalau pergi makan pun tak salah, siapa tak kata apa? Bulan tak puasa. Puasa sunat adalah puasa yang cukup berat. Sebab itu Nabi tak pertama sekali as-sawmu junnah. Puasa sunat adalah wiqayah minan nar. Benteng kita daripada api neraka. Yakni dia boleh membunuh, dia boleh menekan, menindas dan melemahkan nafsu kita. Latihan yang cukup hebat, at-tadrib ala daf'il hawa. Latihan untuk kita menolak, mengekang hawa nafsu adalah melalui puasa. Betul orang yang banyak puasa Isnin Khamis orang yang hebat, masya-Allah. Dia dah boleh berlepas dah daripada keselesaan hidup dia. Hidup ni paling selesa bila boleh makan, bila boleh minum. Ada rumah besar pun makanan tak ada. Apa dia boleh buat? Buat kenyang ke dia? Golek dia tingkat atas turun bawah, tingkat atas turun bawah. Dia pasang ikon keliling, dia duduk atas sofa, boleh kenyang. Rumah kecil pun kalau ada ayam goreng hari tu dengan sambal belacan buat sikit dengan ulam, dia bersila atas pangkin jadilah. So, benda yang paling selesa makan dan minum. Bukan kereta, bukan rumah, yang tu lepas tu. Lepas tu. Maka keselesaan yang paling penting itu kita buang untuk puasa. Ya Rabb, Allah bagi pahala yang banyak. Yang kedua, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah boleh memadam kesalahan yang kita buat seperti mana air boleh memadam api. Nombor 2 sedekah. Benda sunat paling besar. Nombor 2 sedekah. Nabi tak sebut lagi semayang ni, semayang belakang. Semayang sunat, semayang tahajud ni belakang. Sebab apa? Itu tak kena keluar apa? Tak teruk apa? Yang kedua, manusia ni bila dia dapat harta, dia rasa tu hak milik dia mutlak sepenuhnya. Aku yang kerja, aku yang cari, aku yang apa. Maka orang yang kedekut adalah orang yang merasa cukup dengan diri dia, kurang bergantung dengan Allah. Maka Allah syariatkan sedekah yang tak wajib macam zakat. Zakat mau tak mau, dia ada iman, dia kena keluar. Kau lihat tak peduli ke tu, tak peduli kau lah. Tapi paling-paling wajib, dia mai hujung tahun tak apa keluar. Kan? Kalau berniaga, dia nak tak mau bayar cukai yang banyak, dia kena bayar zakat, dapat resip pelepasan cukai. Mau tak mau dia cari jalan juga untuk bayar. Sedekah tak ada siapa tanya. Bahkan orang tanya pula orang bagi banyak. Tak sedekah orang tak tanya. Kadang bini kita tanya, kadang kita tanya bini kita. Bini kita, abang hak rantai mas dulu tu, hak 200 gram tu nak bagi kat depa di Syria. Kau ni tanya lah, awak tak jual ke apa ke, simpan bila kot nanti. Tu lelaki. Dia boleh timbul keraguan pula. Bini dia nak sedekah, dia boleh timbul keraguan pula. Hak lelaki nak sedekah pula, nak wakaf. Isteri tanya pula, nanti abang pencen nanti nak buat apa? Ambil tanah tak ada langsung, nak wakaf buat sekolah lah apa. Peh pencen mati lah, nak buat apa lagi? Bagi ya. Tu kata, kadang kita nak buat, orang lain tanya. Kadang orang lain nak buat, kita lebih tanya dia, dia boleh bagi 11 juta. Ada orang nak keluar zakat 5 juta. Dia suruh buat atas kerja, hantar. Ish, kata 5 juta ni banyak. Maknanya dia pun banyak agaklah. Dia ada pun harta pun banyak agaklah. Banyak. Zakat dia. Lepas tu pula sedekah dia pula, dia kelak, masya-Allah. Ada orang tanya, Datuk, banyak awak kelak ni. Tak apalah, awak kelak Allah bagi. Allah bagi balik.
Waktu sedekah, kata Nabi, boleh memadam kesalahan, macam ayak boleh padam api. Nabi nak tunjuk kat kita contoh yang hidup. Api tengah menyala, pergi ambil satu cebok, pergi tuang, beruih, habis. Galakkan tu supaya kita pertama bebas daripada perasaan ni hak aku. Itu Allah sebut, wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan adapun orang yang bakhil dan merasa kaya, tidak berhajat kepada Allah, bila kedekut, sinonim dia tak berasa terikat dengan Allah. Apa aku ada duit, beli apa, aku nak buat apa tak? Dengan orang pun dia tak berasa terikat. Aku nak kena saman, aku boleh bayar. Kenapa? Dia kaya dan kedekut. Wa kadzdzaba bil husna. Bila kedekut, dia akan menolak benda-benda yang baik, mendustakan benda-benda yang baik. Maka kata Allah, kami akan permudah baginya jalan kesusahan dunia dan akhirat kelak. Orang yang kedekut, dia fikir banyak, dia tak tenang. Orang yang suka sedekah ni dia tenang, relax, masya-Allah, dia tenang. Buat baik ni tenang tuan-tuan. Baik tu orang ni mau habis-habis dia jadi kutu rayau lagu mana pun. Dia jadilah awak lagu mana pun. Lah dia teringat kau buat nuri dah. Aku lama tak buat nuri. Orang Melayu tu dah. Tu jalan keluar dia. Lama tak buat nuri. Awak dia ingat nuri tu selesai masalah. Ada duit sikit, lama tak pergi umrah. Tu. Sebab apa? Tu kata, bila dia buat kebaikan dia rasa tenang. Tapi kalau dia tak ikhlas, kebaikan dia hanyalah kepura-puraan semata-mata. Kemudian yang ketiga baru Nabi habaq, wa salatul rajuli fi jawfil lail, dan sembahyang seseorang itu di waktu malam. Nabi membaca ayat, sepotong ayat dari surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum anil madaji'i khawfan wa tama'a, yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Tubuh badan mereka terpisah jauh daripada tempat tidur, memohon kepada Tuhan mereka di waktu malam dalam keadaan takut akan kemurkaan Allah, tamak kepada hidayah dan redha Allah. Ni yang ketiga, hubungan kita dengan Allah. Yang pertama, puasa tadi nak menekan nafsu kita. Sedekah, habuan kita nak hubung dengan orang. Dan kita nak rasa bahawa yang Allah bagi kat kita tu bukan hak mutlak kita. Kita kena kongsi bagi kat orang. Lepas itu pagi-pagi malaikat akan berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, orang yang suka sedekah, suka bagi, tambah kepada mereka pemberianmu ya Allah. Dan orang yang kedekut hari itu tak mau bagi apa, sekat pemberianmu daripada mereka ya Allah. Doa malaikat Allah makbul. Lepas itu tiap-tiap hari kena sedekah walaupun sikit. Paling-paling tak boleh sedekah harta kita, kita sedekahlah pertolongan kita. Seperti hadis yang telah kita baca pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Yang ketiga, hubungan kita dengan Allah. Pula tu bila kita buat ibadah sunat, Nabi suruh kita buat dalam keadaan orang tak lihat. Tu kata, salatul rajuli fi jawfil lail. Sembahyang seseorang itu di tengah kegelapan malam. Ibadah antara kita dengan Allah sudah tak ada keuntungan dunia. Kalau duk pi tunjuk ke orang pula. Kalau zakat ni, kalau orang tak ikhlas buat zakat, untung dunia ada. Bukan nak suruh dah. Untung dunia ni orang puji, oh dia ni. Untung akhirat tak ada lah. Maknanya kurang-kurang dia dapat satu keuntungan dunia dia walaupun tak baik benda tu. Tapi semayang dia nak pergi cerita, nak pergi tunjuk, tak ada apa.
Bukan orang bagi datuk kalau semayang kuat tengah malam, tapi keluar zakat kerap boleh dapat datuk. Kan? Boboh pula cek masak tu. Jemput pula menteri ke wakil rakyat ke. Salok kat depa. Birthday agung ya boleh. Mantang raja sultan birthday ya dapat. Tu ada keuntungan dunia dia. Hak kita dengan Allah ni tak ada keuntungan apa. Baik, tak usah duk nak bangga apa. Maka kerana itu kita melakukan ibadah di waktu malam, ibadah yang cukup hebat, dan memanglah berat juga nak mengkik malam pun, kecuali kalau kita ada latihan yang bersungguh-sungguh, akhirnya kita menjadi orang yang istiqamah. Wallahu a'lam. Berhenti tentu ada lagi separuh hadis yang akan kita sambung pada pertemuan akan datang. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma illa alladhina amanu. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Istawu yarhamni wa yarhamkumullah. Lurus dan rapatkan saf. Saf pertama boleh kosong lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. التحيات المباركات السلام عليك أيها السلام علينا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول اللهم صل الله أكبر. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. ربي اغفر لي. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. InsyaAllah kita buat tahlil sikit untuk kakak kepada Ustaz Anas. InsyaAllah moga Allah beri rahmat kepadanya insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Afdaluz dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت بها نبعث إن شاء الله من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما وزدنا فهما اللهم ارحم موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم إن كانوا محسنين فزدهم في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم اللهم اجعل ما خرجوا إليه خيرا مما خرجوا منه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم